Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai pembezaan dan kamiran fungsi trigo songsang. Inverse Inverse. Right, kita start dengan perkara berikut. Ini adalah ringkasan Kita tak akan fokus kat sini. Ini adalah ringkasan yang bagi fungsi trigo songsang, inverse trigo function. So kita lihat ini adalah function yang diberi dan ini adalah domain dan ini adalah julat. Okey, kita tak akan fokus kat sini. Kita akan pergi kepada, tapi kamu boleh lihatlah ini adalah dia punya hubungan dia. So contoh y sama dengan sin inverse x, dia adalah equivalent dengan dari segi penulisan dia sin y sama dengan x. So samalah untuk seperti berikut. Okey. Kita nak fokuskan kepada ini dia, rumus pembezaan. Rumus pembezaan bagi trigo inverse. Yang ini. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 dekat sini yang kita perlu beri perhatian. Baik, yang pertama sekali adalah the derivative bagi sin inverse. Sin inverse. Jadi kita akan dapat bentuk yang pertama ini. Ini bentuk yang pertama. Ini So nanti semasa kita buat latihan, ada contoh, nanti kita akan kembali kepada rumus-rumus ini. Kita akan pilih yang mana satu sesuai dan kita akan selesaikan soalan tersebut. Okey, yang kedua adalah cos inverse. Cos inverse. Jadi, kalau kita perhatikan, sin inverse dengan cos inverse ini berkongsi pattern yang sama. Cuma, cos inverse dia ada tandaan negatif dekat sini. Nampak tak? Okey. So, jadi dia punya cara dia adalah sama. So, sin inverse u ada 1 per square root of 1 minus u squared, dan jangan lupa bahagian ini kita kena ddx kan u tersebut. Boleh? So ini adalah nombor 2. Dan nombor 3, kalau kita tengok sekejap nombor 3 ni tangent inverse dia ada similarities dengan cotangent inverse. Yang ini. Ini. Dia sama. Tandaan negatifnya sahaja yang membezakannya. Nampak kan? So, tangent inverse, bentuk dia yang ini. Hasil dia. Cotangent inverse, hampir sama kecuali dia ada negatif sahaja. Boleh? Okey, habis yang itu. Dan yang terakhir adalah 4 dan 5. Secant inverse dan juga cosecant inverse. Jadi, kedua-dua ini sama macam tangent dengan cotangent tadi tu. Bentuk dia sama kecuali dibezakan dengan tandaan negatif. Ini bentuk dia So maksud dia kalau kita dapat ddx secant inverse, maka caranya adalah dengan dalam bentuk yang ini. So kita lihatlah nanti Okey. Jadi ini dia yang tadi yang saya rumuskan tadi tu. Kita ada cos inverse, cotangent inverse, cosecant inverse. Dia ada tandaan negatif. Itu yang kita ada macam dual tu. Maksud dia ini dengan ini. Tangent dengan cotangent. Secant dengan cosecant. Inverse So dia ada pairing macam tu. Jadi ada 3 lah. So 1, 2 dan 3. Okey, so kita lihat satu contoh dekat sini, contoh mudah sahaja dekat sini. Macam mana kita nak dapatkan the derivative for sin inverse 3x. Sin inverse 3x. So jadi kita akan pergi kepada rumus dia. Ini adalah rumus dia seperti mana yang kamu nampak kat sini. Sin inverse u sama dengan 1 per square root of 1 minus u squared darabkan dengan ddx untuk u. So jadi cuba kita tengokkan pairingkan dia one to one. Pairingkan ini dengan jawapan ini. Kita boleh observe tak jawapan dia? Nampak tak? Dekat sini jelas bahawa u dia adalah berapa? 3x. Macam ni lah.
So this part, ini U, kita ganti masuk sahaja. So kita gantikan dekat sini. Gantikan dekat sini sebagai 3x. So therefore kita akan dapat yang inilah. Okey, dan jangan lupa kita perlu ddx kan U tersebut. So maksudnya dekat sini kita dapat apa? Du dx kita dapat 3. Dekat sini adalah yang ini. Boleh? So macam tu. So ini senang, by looking at the pattern saja kita dah boleh dapat jawapan. Okey, contoh yang kedua. Kita ada secant inverse. Secant inverse, cuba kamu lihat yang dalam kotak ini, cuba tengok ini. Di mana kalau kita tengok yang ini, U dia apa? U dia adalah eksponen 2x. U ni adalah eksponen 2x. Dekat sini kan? Yang ini kan? Yang ni kan? So jadi gantikan U ni dengan eksponen 2x pada rumus ini. Selagi ada U, gantikan sahaja. Sebab itulah kita ada bahagian ini dan juga bahagian ini. Nampak kan? So kita hanya gunakan rumus ini sahaja untuk kita lengkapkan semua nilai-nilai ini sehingga dapat jawapan. And of course kita kena simplify lah. Yang mana-mana ada langkah-langkah algebra tu kena selesaikan. So macam tu. Jadi and finally kita akan dapat jawapan dia sebagai ini. Di mana ini kita boleh cancel cancel dan kita dapat jawapan itu. Okey, ini So sekarang dah nampak kan macam mana kita nak selesaikan tu dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan rumus ini. Okey. Next contoh kita tengok cos inverse pula. Pairingkan dia dengan ni. Cuba identify apakah U dia. So it is very obvious U dia adalah X kuasa 2. Based on here. Ini dia. Ini adalah U dia kan. U dia. Then kita plug in dalam rumus. Masukkan ke dalam situ. U tu. Therefore, we are going to obtain this part. Ini. Dan macam biasa, jangan lupa kita kena ddx kan X kuasa 2 yang kita dapat tadi tu. And finally, we are going to obtain this. Easy? Senang kan? As long as kita tahulah yang dalam kotak ni apa. Yang ni. Yang ni Okey, lepas tu untuk tangent inverse pun sama juga. Macam ni, kita dah tahu rumusnya adalah yang ini kan. Dan kita tahu ln x ini gonna be the U value. So U sama dengan ln X. So masukkan ini ke dalam sini. Masukkan je. Ini dia. Dan jangan lupa this part as well. ddx kan ln X. Which is 1 over X kan. Ini kita dapat 1 over X. Boleh? So jadi kalau yang bahagian atas ni semua dah okey, normally yang dekat bawah ni hanya simplification sahaja. Boleh ya? So saya dah tunjukkan macam mana kita nak manipulate, bukan manipulate, kita nak menggunakan rumus tadi tu. Alright. Another contoh, ini adalah combination. Dia tak ada seorang-seorang tapi dia ada kawan. So this part okey lagi sebab dia stand alone, tetapi this part dia tak stand alone. Okey, dia ada X darabkan dengan sin inverse. So dalam hal ini jangan lupa kita kena apply product rule. Kena apply product rule. So kena ingat baliklah macam mana kita nak gunakan product rule, sebab kita sekarang ni di dalam differentiation kan. Cuma differentiation ini melibatkan inverse, sin inverse. So jadi untuk yang inverse itu sebenarnya kita akan menggunakan kotak ni. Yang ni. Yang ni So dekat mana yang kita nak pakai ni? Dekat mana tu adalah apabila kita guna product rule dulu, kita kembangkan this part. Kita pecahkan ini guna bukan pecahkan, kita differentiatekan dia by using the product rule. Nanti kita akan nampak yang ini. Ini. Yang saya tengah bulatkan ni. Yang ini baru kita akan gunakan the derivative for sin inverse. Boleh?
Yang ini macam biasalah, kita kena identify apakah U dia. Dekat sini U dia senang, iaitu U dia sama dengan X kan. So just masukkan jelah ini ke dalam sini. Lepas tu jangan lupa differentiatekan X ini. So jadi bila kita differentiatekan X ini dapat 1. So itu tak ada isu dekat situ ya. So yang lain, the rest of this expression tak ada masalah. Ini tidak ada melibatkan apa-apa inverse. Tak ada. Ini macam biasa. So maknanya kita differentiate macam biasa. This part we are going to apply the product rule. Lepas tu kena gunakan the derivative for inverse. And then yang lain tu macam biasa. Okay? So kamu boleh lihat dekat sini ya, macam mana kita laksanakan satu persatu sehinggalah lepas kita ini kita boleh permudahkan dia, and finally kita hanya akan dapat ini sahaja, sin inverse. Okay? Okay. So, dekat situ habis yang pasal differentiation. Differentiation for trigo inverse dah selesai. Sebab kita ada rumus kan. Now kita look at the integration pula. Integration for trigo inverse dekat bawah ni. Boleh? Baik. Untuk integration seperti biasalah. Yang ni ya. Sebelum ni kita ada differentiation. Kan? So dari sini kita dapat yang ini. Setuju? Yang kita belajar tadilah ya. Kita ambil 3 contoh saja. Sebab kita ambil 3 contoh sebab dia ada dual dia. Kan tadi kita ada satu tu dia positif, satu lagi adalah negatif kan. So dia jadi mudah lah. So jadi kita ambil 3 saja. Sin inverse kita dapat ini. Maka kalau kita nak patah balik, kita akan integratekan dia. Boleh? So sebab itulah dekat sini saya tunjukkan bahagian yang pembezaan, satu lagi bahagian yang kamiran. Cuma untuk memudahkan kita menggunakan rumus ini, kita akan menggunakan rumus yang lebih umum. Ini dia. Rumus yang lebih umum supaya memudahkan kita. Sebagai contoh, yang ini kan, bentuk yang ini, kalau kita nampak integration of this kind of pattern, A kuasa 2 tolak X kuasa 2, ada square root dekat sini. A tu apa? A tu nombor A tu is a number, is a constant lah. 1 ke, 2 ke, 1/4 ke, itu tak kisah. Ya, X ini adalah variable dia lah. Cuma kena make sure ya, X ini dia mesti X kuasa 2, dia tidak ada perkali dia. Dan perkali dia kena 1 ya. Perkali dia kena 1. Itu adalah rules dia. Sebab kalau dia ada perkali dia, so kita kena buat something. Itu yang something tu nanti kita bincang macam mana. Okay. So ini adalah pattern dia. Jadi kalau kita nampak bentuk yang macam ni, automatically kita dah boleh obtain the answer as this. Senang aja. Kita cuma perlu identify what is the A value, what is the X value, dan kita plug in dalam sini. Boleh? So nanti kita tengok contoh ya. So ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yang melibatkan tangent inverse adalah apabila kita observe the pattern is something like this. Dia tidak ada square root, tetapi bentuk dia adalah A kuasa 2 tambah X kuasa 2. So once kita identify this pattern, automatically jawapan dia adalah dalam bentuk yang ini. Boleh? So kita kena, yang penting adalah kita identify what is the A value, what is the X value. Dekat sini. Dekat sini tak semestinya X ya. Tak semestinya X. Sebab dekat sini boleh berbentuk, contohnya X tambah 2. X tambah 2 contohnya macam ni. X, ataupun X tolak 2. X tolak 2 kuasa 2. Contohnya macam ni. Kalau macam ni, maka bahagian dekat sini akan jadi X tolak 2. Nampak tak? Okay So it depends. So jadi ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga is a combination. Yang ni lah. Ada modulus ini semua kan. So once kita detect bentuk ini, maka jawapan dia adalah ini. So what we need to do is we
We need to fill in the blank. We need to identify what is the A value, what is X. Itu saja. So from here lah. So maknanya kita kena identify those value from here, and then kita plug in ke dalam sini. Boleh? Okey, kita tengok contoh ya. Contoh yang pertama. Okey. Ini adalah soalan. Ini adalah yang kita nak guna. Rumus yang lebih am tadi tu. Nampak tak? So by looking at this, yang ini kita dah nampak kan pattern ni macam mana kan? Yang pertama sekali dia ada square root. So quickly kita dah boleh tahu dah boleh agak dah yang mana satu yang kita nak pilih. So and of course kita akan dapati yang ini. So jadi macam yang saya sebut tadi, once kita dah tahu bentuk yang ini, sebenarnya kita nak tahu apakah bahagian ini, apakah bahagian ini. Nampak tak? Right? Dua benda saja. Apakah X, apakah A. So quickly kita tengok pada soalan, ya. Ini dia bagi 16. 16 ni bentuk ni tak cantik lagi. Kita kena tukarkan ke dalam bentuk yang lebih mudah dilihat. Biar sama pattern dia dengan yang ini. Biar sama pattern dia dengan yang ini. Nampak tak? Ini ada A kuasa 2 kan? A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Yang X kuasa 2 ni dah cantik dah tu. Dah okey. Cuma 16 ni tak cantik sebab dia tak ada kuasa 2. Then make it happen. So ini akan jadi 4 kuasa 2. Nampak tak? So macam tu. So jadi from here kita dah dapat kenal pasti apakah nilai A di sini. So nilai A ni obvious dia adalah 4. Jadi dengan kata lain kita dah boleh isi tempat kosong bagi bahagian ini and kita akan dapat jawapan berikut. Nampak tak? So ini hanya by observation pasal soalan ini mudah. Okey, contoh yang kedua kita lihat ya. Yang ini pula. Tengok tak? Dia 16 tambah X kuasa 2. Okey. Dalam soalan ini dia tidak ada square root dan dekat sini tambah. Jadi dekat sini sebenarnya kita akan memilih rumus yang satu lagi yang melibatkan tangent inverse. Macam ni. Sebab bentuk dia is almost similar. Nampak kan? So, yang ini okey, tak ada masalah. Tetapi yang ini sekali lagi dia macam contoh tadi, kita kena tukarkan dia kepada 4 kuasa 2. Boleh? So sebab itulah kita ada bentuk yang ini. Once kita dapatkan dalam bentuk yang ini, kita dengan mudah identify what is the A value. A adalah 4. So ini A adalah 4 kan? So masukkan A tu ke sini, masukkan A tu ke sini. Settle. Boleh? Yang X ini tak ada masalah lah. Masuk je lah X kan? So jadi job done by using observation daripada soalan dengan rumus ini. Okey? Okey, contoh lain. Yang ini pun sama juga. Kita akan menggunakan rumus yang satu lagi pula. Kan ada 3 rumus kan? Sebenarnya ada 6. Tapi cukup 3 sebab yang 3 lagi tu adalah ada negatif itu je. Okey? Right. So, dekat sini pattern ini kita dah tahu dah ini akan melibatkan secant inverse. Yang ini. Okay. So, now kita just kena make sure kan bentuk ini parallel dengan bentuk yang ini. So, kita tengok yang ini okay, yang ini okay, yang ini 9 kita nak dalam bentuk kuasa 2. So 9 ni tukarkan kepada 3 kuasa 2 and we almost done. Boleh? So dekat sini kita dah dapat tahu the A value, A adalah 3, masukkan ni, A adalah 3 kan. So masukkan ke dalam sini, masukkan ke dalam sini. Settle semua. Nampak? Okay, good. Now, kita pergi kepada contoh lain. Dekat sini ada problem sikit. Okay, now. Pertama sekali, yang kita kena alert adalah bentuk dia. Bentuk dia adalah sebelah bawah ni ada square root. So, bila ada square root dekat sini, quickly kita kena ingat dia melibatkan sin inverse. Yang ini. Yang ni Nampak tak? Bentuk macam ni. Baik. Now, by looking at the pattern, kita kena tengok yang mana okey, yang mana tak okey.
Kalau kita lihat soalan yang asal dekat sini, yang ini okey tak? Ini tak ada masalah kan? Sebenarnya. Memang tak ada masalah. Walaupun last kali akan tertukar nanti. Right? Ini tak ada masalah. Tetapi dekat sini ada masalah. Sebab dia tak datang hanya X kuasa 2. Dia datang ada kawan dia. Ada pekali dia. Ada koefisien dia. Iaitu 9. Kita tak nak 9 dekat situ. Sebab rumus dia yang ini, cuba tengok ni, integration. X ini dia stand alone. Dia X kuasa 2 saja. Tetapi soalan sekarang 9X kuasa 2. So kita kena ubah dekat situ. Jadi cara untuk mengubahnya adalah ini dia cara dia. Dalam kotak sebelah kanan ini. Nampak tak macam mana saya buat? So ini kita kena buat juga. Ya, nak tak nak kena buat. Kalau tak, kita tak akan dapat fit pattern ini. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita factorizekan. So kita keluarkan 9. Nampak tak? Macam mana saya buat? Saya keluarkan 9. So kita dah akan dapat this part. Ya. Saya keluarkan 9. Saya factorkan 9. Keluarkan yang ini. Lepas tu 9 ini saya boleh keluarkan dapat 3. Setuju? Dan sebelah dalam tu dah jadi bentuk ini. Nampak tak? Bentuk ini. Bentuk ini dah cantik dah ni. Cuma 1/9 ini dia tak ada bentuk, dia bukan dalam bentuk kuasa 2 lagi. Then make it happen. 1/9 is equivalent to 1/3 kuasa 2. Jadi dekat sini baru kita dah boleh dapat jawapan dia. Ya, di mana A dia apa sekarang? Inilah A dia, nampak tak? A dia sekarang ni adalah 1/3, bukan 1 dah. Kalau yang asal tu 1. Tapi oleh sebab kita dah buat pengubahsuaian dekat sini, maka A pun akan terubah secara automatik. So A dah jadi 1/3 dan X ini dah cantik dah, nampak tak? X ini dia dah stand alone dah. Dah jadi X kuasa 2. So dia dah tak kacau kita. So sekarang ni bila nilai A dah dapat, masukkan sahaja ke dalam rumus ini. Masukkan ke dalam sini. Boleh tak? So macam tu. Tapi jangan lupalah, ni ada 3 kat luar ni kan. So 3 tu dia berada dekat sini. Ini dia. 3 tu. Elok 3 tu hati-hati, jangan tercicir 3 itu. Jadi kalau kamu perhatikan solution saya dekat sini, nampak tak? Dekat luar ni tiba-tiba ada 1/3 kan? Datangnya dari mana? Datangnya daripada sinilah. Ini saya keluarkan dekat sini, dapat 1/3. Yang belah dalam ini, inilah yang kita nak gunakan. Okey? So nampak Nampak ya? So macam mana saya gunakan ini? Macam mana saya kaitkan? Asalnya soalan ni macam ni. Tapi dia tak cantik. Dia tak sama dengan apa yang kita nak. Then kita kena buat something. Kita factorizekan dia, kita keluarkan 9 dan sebagainya. And finally kita dapat bentuk yang kita nak. Okey, macam tu. Alright. Kita tengok contoh lain. Yang ini pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Tengok kat sini. By looking at this pattern, sebenarnya dia melibatkan apa? Dia melibatkan yang ini. Tangent inverse sebenarnya. Pattern dia dah hampir sama dah ni. Dah hampir sama. Nampak tak? Dekat ini ada problem tak? Tak ada problem kan? 4 ni kita boleh jadikan dia 2 kuasa 2. Betul tak? Tapi yang problem again, yang problem ini. Kenapa 9 tu ada dekat sebelah? Dia kacau kita sekarang. So, bila ada bentuk macam ni, ini kita kena ubah. Sebab kita tak nak 9x kuasa 2. Kita tak nak perkali bagi x kuasa 2 ni. So, kita nak x kuasa 2 sahaja. Jadi, macam tadi, kita kena faktorkan. Jadi, untuk 4 tambah 9x kuasa 2 ni, kita faktorkan, keluarkan 9. Kita dapat yang ini. Okey? Dan ini adalah setara dengan yang ini. Samalah. Dan saya dah siap-siapkan dah. Ini 4/9 ini ada sama dengan 2/3 kuasa 2. Samalah ni. So from here, kita boleh observe nilai A dia apa. A dia yang ini. So maknanya A dia, kita dah tahu dia adalah 2/3. Nampak tak? So masukkan 2/3 ni ke sini dan juga ke sini. That's it. Itu sahaja. Yang X ini remain as it is. Sebab kita dah berjaya
kekalkan X kuasa 2 kat sini kan. So, ini adalah X saja. Nampak? So, jadi itu adalah idea dia ya. Idea dia, dan dekat sini adalah dia punya detail dia lah. Nak masuk sana, nak masuk sini, keluarkan 1/9. Dekat sini kan, 1/2/3 dan sebagainya. Ada sedikit pengiraan dekat sini. And finally, kita akan dapat jawapan dia. Yang ini. Boleh? Okey, kita pergi kepada bentuk yang lain pula. Tengok kalau ada. Yang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini. Ya. So, kita belajar beberapa bentuk ya. So, dekat sini, bila dia melibatkan square root, kita dah tahu dah. Dia akan melibatkan sin inverse. Dan dia positif kan? Dia melibatkan sin inverse. Dan sin inverse, kalau kita lihat dekat sini, belah bawah ni, dia ada apa? Dia ada A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Tetapi, dekat sini, cuba tengok. Dah bercampur-campur. 3 tambah 2X tolak X kuasa 2. Kita hampir tak nampak apa yang kita nak buat sebenarnya. Tetapi, yang bahagian dalam ini, sebenarnya, kita boleh buat something. Something tu adalah by completing the square. Cuba kita completing the square. Apa yang berlaku? Ya, so saya takkan jelaskanlah macam mana kita nak buat completing the square. Cuma saya tunjukkan kat sini, saya tak explain. Kita nak tengok jawapan akhir. Ini kamu tengok balik ya. So, jawapan akhirnya apabila kita completing the square, cuba kamu tengok, ini adalah bentuk dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat 2 kuasa 2 tolak X tolak 1 kuasa 2. Nampak tak? Dari sini, kita dah dapat cerap. Apa A dia? A dia adalah, kat sini, ini A dia ya, adalah 2. Ya, adalah 2. Apakah X dia? X dia adalah X tolak 1. Nampak tak? X tolak 1. Boleh? Dari sini, kita dah boleh substitute here. Yang ni, X tolak 1 ni, masukkan ke sini. Yang A sama dengan 2 ni, masukkan ke sini. Nampak tak? So, itu adalah cara dia. So, now kita belajar beberapa bentuk. Tiba-tiba kita kena guna completing the square method. Tak apa. Ya? As long as kita boleh fitkan dengan rumus ini. Boleh nah? Okey, ini satu lagi completing the square method. Okey, kalau tengok contoh ini ada modulus kan? Ada modulus, maka theoretically kita akan menggunakan rumus yang ini. Sebab ini sahaja yang ada yang melibatkan modulus. Okey? So, jadi kita kena follow bentuk ini. So, jawapannya kita dah, bentuk jawapan akhir kita dah tahu, iaitu yang sebelah kanan ni. Apakah nilai A, kita kena cari. Apakah nilai X, kita kena cari. Kena check lah, dia X saja ke, ataupun X tolak 1 ke, X tambah 1 ke, kita kena pastikan. Jadi, adakah dia mematuhi bentuk ini? Soalan ini, kalau kita lihat betul-betul, dia langsung tak mematuhi. Terutamanya, pada bahagian yang ada square root itu. Nampak tak kat sini? Ini adalah X, sebelah dalam ni pun adalah X kuasa 2. Kalau kita lihat dekat sini, yang ini X tambah 1. Tapi belah dalam ini, sepatutnya belah dalam ini pun, sepatutnya perlulah X tambah 1 kuasa 2 juga kan? Sepatutnya macam tu. Tapi dia tak sama sekarang ni. Bila tak sama, then kita kena buat something. Therefore, this part yang sebelah dalam ini, sekali lagi, buat completing the square. Once kita buat completing the square, kita akan identify bentuknya dah selaras. Nampak tak? So, maknanya X kuasa 2 tambah 2X ini is equivalent dengan bentuk yang ini. Sama je sebenarnya. Ya, bentuk dia sama. So, kita ubah bentuk lah after completing the square method. Jadi, bila dah masuk tu, kita dapat inilah dapat ini. Dari sini, kita dah nampak dah pattern dia. Memang cantik dah. Pattern dia memang ngam-ngam fit dengan yang ini. So, from here, kita dah boleh tahu apakah nilai A dia.
nilai A dia definitely adalah 1 dan nilai X dia bukan X sahaja tetapi X plus 1. Boleh? So, ini substitute to here and here and here. And X ini, yang ini substitute to here. Itu sahaja. Boleh? Right? So, ini adalah jawapan akhir dia. Kamu boleh lihat lah ya. Boleh lihat. Senang saja. As long as kita dapat tally kan. Kita boleh nampak bentuk dia. From the question. Lepas tu rumus ni apa. Lepas tu do we need to manipulate somewhere. Kalau ya, kita buat. Kalau tak perlu, terus masukkan jawapan kita. Macam tu saja. Okay. So, saya dah terangkan beberapa contoh dan juga macam mana kita nak guna. Dan dalam soalan juga kadang-kadang dia mungkin melibatkan definite integration. Definite ini bermaksud ada nilai, dia ada selang ni. Ya, dia ada selang ini 0 hingga 1/4. Ini macam biasa. So, we solve it macam biasa. Solve macam biasa. Ya, kita pilih rumus yang sesuai dan sebagainya. So, saya tak tunjukkan. Dan bila ada definite integration, kena masukkan selang ini ke dalam dan kita akan terus dapat jawapan. Itu saja. So, jalan kerja dekat sini sama macam yang kita belajar dekat atas tadi tu. Sama sahaja. Ya. So, for definite, dia ada the method of substitute. Dia punya batas dia. Ya, dia punya batas. Ini 0 dan juga 1/4. Masukkan dia dan kita akan dapat jawapan. So, yang ni pun sama jugalah. Saya tunjuk contoh saja. So, ini beza dengan tadi adalah dia ada selang ini. Solve it as macam tadi. Macam biasa. Bila dah dapat jawapan ini dan kita masukkan nilai ini dan finally kita akan dapat jawapan. Kamu boleh cuba ya. So, boleh cuba. Please ensure dapat tak tangent ini. So, kalau dapat, okey lah. Dia sama ke dengan atas? X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. Tak sama kan? Tak sama. Okey. So, dua contoh yang terakhir ni boleh cuba ya. Boleh cuba ini. Ini. Dapat tak yang ini? Then, cuba gantikan nilai ini ke dalam. Dapat tak pi over 8? So, kalau dapat, okey. So, yang ini pun sama. Lepas kita cuba settlekan benda ni, dapat tak ini? And of course kat sini ya. Ini of course kita kena completing the square method. Ini kena buat. Sebab ini kita langsung tak nampak apa. Ya. Buat dan kita akan dapat tangent. So, letak ini sebagai guideline. Identify all the values. A apa, X apa. Boleh? So, saya rasa saya stop sampai sini dulu. So, kita akan sambung dalam topik yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.